Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, khusus perisian bibliografi Mendeley. Untuk topik 1, pengenalan kepada fungsi dan ciri-ciri Mendeley. Baik, okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, sedikit pengenalan. Mendeley merupakan satu perisian pengurusan rujukan yang membolehkan bahan rujukan untuk semua jenis penerbitan diuruskan. Antaranya kita boleh menghasilkan dan menguruskan koleksi bahan rujukan berkenaanlah, boleh menghasilkan satu library of references. Kemudian kita boleh mengimport rujukan daripada pelbagai pangkalan data ataupun daripada mana-mana laman carian. Seterusnya kita dapat menghasilkan sitasi semasa menulis di Microsoft Word, dan seterusnya dengan menggunakan Mendeley kita dapat menghasilkan bibliografi secara automatik menggunakan gaya yang dipilih. Okey, sebenarnya untuk perisian pengurusan rujukan ni sebenarnya di pasaran ada banyak, ada sangat banyak. Ada Citavi, ada Papers, ada Mendeley, ada EndNote, Rafford, Zotero dan banyak lagi. Tetapi untuk sesi ini kita hanya akan perkenalkan Mendeley. Okey, dan untuk Mendeley yang akan kita lihat sekejap lagi adalah Mendeley versi percuma yang diberikan oleh pihak Mendeley, di mana ruang penyimpanan untuk ruangan peribadi diberikan percuma sehingga 2 GB. Itu personal space. Di samping itu kita juga ada ruang penyimpanan untuk ruangan yang berkongsi ataupun share space. Kita ada 100 MB, dan untuk share space ini juga kita boleh berkongsi dengan maksimum 25 orang ahli lah. Okey, dan sebelum kita memulakan instalasi Mendeley dan sebagainya, sama-samalah kita lihat beberapa istilah yang perlu kita tahu ataupun perlu kita familiar sebagai pengguna Mendeley. Yang pertama adalah Mendeley Reference Manager. Okey, Mendeley Reference Manager merupakan satu perisian Mendeley yang akan kita muat turun ke dalam komputer kita. Biasanya ianya juga disebut sebagai Mendeley Reference Manager for Desktop. Sebab nanti kita akan install dan letak dia di desktop kita. Okey, yang kedua adalah Mendeley Web. Mendeley Web merupakan laman web Mendeley di mana pengguna akan dapat mengakses perisian Mendeley secara web. Rujukan yang ada dalam Mendeley Web akan sama exactly seperti mana yang ada dalam Mendeley Reference Manager for Desktop. Jadi terpulang, kalau kita lebih prefer nak gunakan versi desktop, boleh guna versi desktop. Kalau prefer nak guna versi web, boleh guna versi web. Tapi kedua-duanya memerlukan network lah, memerlukan rangkaian internet. Okay, yang ketiga, synchronization lah, SYN. Ini merupakan satu proses pengemaskinian lah, update dan penyelarasan data dalam Mendeley Library. So antara Mendeley Desktop dengan Mendeley Web tu, dia akan sentiasa sync-kan datanya untuk memastikan data yang dimuat naik dalam kedua-dua versi adalah sama. Okey, dan seterusnya adalah Mendeley Web Importer. Okey, ini pula merupakan satu extension yang akan kita pasang pada pelayar web ataupun web browser untuk membolehkan dokumen diimport secara lebih cepat dari mana-mana laman carian masuk ke dalam Mendeley. So kalau kita guna Google Chrome, kita akan pasang Mendeley Web Importer ni pada Chrome. Kalau kita guna Edge, kita akan pasang pada Edge, Mozilla dan lain-lain lah. Okey, dan yang last sekali adalah Mendeley Site. Okey, Mendeley Site ni pula merupakan satu add-in yang akan kita pasang pada Words, pada Microsoft Words di mana Mendeley Site ni akan membolehkan pengguna menghasilkan sitasi dan juga bibliografi secara automatik mengikut gaya yang dipilih lah. Di sini Mendeley Site ni fungsinya adalah sebagai penghubung kepada antara Words kita dengan Mendeley. So kita kena install Mendeley Site ni dalam Microsoft Word kita, barulah boleh berfungsi lah. Okey, pertama kita nak pergi kepada step untuk cipta account. So kita kena create account lah. Dekat sini tuan-puan boleh layari http://www.mendeley.com. Okey, di situ kita akan lihat ada button create account lah. Untuk yang belum ada account boleh klik create account, ataupun yang kalau dah ada account boleh terus sign in lah.
Mungkin sebelum ni tuan-puan dah pernah create account Mendeley cuma tak pernah menggunakannya, so boleh terus sign in sahaja. Okey, so yang ni saya rasa saya nak tunjuk terus secara live lah. Kita lihat untuk create account. Okey, kita pergi ke www.mendeley.com. Okey, so di sini ada button create account dan juga ada button sign in lah. Kalau tuan-puan yang first time nak cipta account, boleh cipta account di sinilah. Boleh masukkan email yang belum berdaftar dengan Mendeley. Sebagai contoh, saya masukkan. Di sini tak kisah, tak semestinya email institusi. Mana-mana email pun boleh digunakan. Okay, so saya continue sahaja. Dan di sini ada sedikit maklumat asas yang perlu kita lengkapkan lah. Given name tu nama penuh kita. Family name. Password. Password, pastikan password kita memenuhi kriteria yang ditetapkan lah. 8 karakter, includes at least one number, mix of lowercase, uppercase letter dan one symbol to make your password strong. So kita create lah pada password. Okey, kalau dah strong macam tu, kita boleh register. So sekarang ni kalau kita register, dia akan berjaya create account. Okey, ataupun kalau tuan-puan memang dah ada account, boleh saja juga klik sign in di sini. Okey, so boleh masukkan email dan juga password yang berdaftar dengan Mendeley. Dan kita sign in lah. Okey, so bila kita berjaya sign in, akan lihat paparan ni sebegini. Kita akan nampak ada search, ada library dan juga ada nama kita di sinilah. Okey, so sekarang ni kita dah selesai untuk step cipta account ataupun create account. So kita berbalik kepada nota. Kita lihat di sini. Okey, dah berjaya create account di sini. Okey. So kita juga boleh klik library untuk melihat paparan Mendeley Library versi web. Okey. So dia kata kat sini kita boleh klik library ni untuk kita lihat paparan Mendeley versi web. So kita klik lah. Saya nak open in new tab. Okey. Kita open sekali lagi. Dia ada bad gateway. Sekejap tak apa. Kita mungkin kena buka terus di sini kot. Sekejap Kenapa dia jadi error macam ni? Okey, kita cuba sekali lagi. Kita klik library dan open link in new tab. Okey. Okay, so sekarang kita dah berjaya buka Mendeley versi web lah. Versi web Okey, so maklumat rujukan yang dia ada dalam Mendeley Library ni, dia akan secara automatik dia akan sama dengan apa yang ada dalam Mendeley versi desktop yang akan kita install sekejap lagi. Okey, kita balik pada nota. Lihat di sini dia kata klik library untuk paparan Mendeley Library versi web. Ini kalau kosong lah. Kalau tadi kita dah ada references, dia macam ni. Ni kalau kosong. Okey, so seterusnya kita nak buat turun dan instalasi Mendeley. So sekarang ni kita nak install untuk Mendeley versi desktop. Mendeley Reference Manager for Desktop. Okey, cara dia mudah sahaja. Kita pergi pada tadi ada dah kita sign in, ada nama kita, klik je nama tu akan ada download Mendeley. Okey, so kita boleh kembali kepada yang web ni. Okey, nama kita. Klik dan kita download Mendeley. Ataupun kat sini pun ada juga kalau download sini ada reference manager. Boleh juga, sama je. Okay, so saya klik kat sini download Mendeley. Okay, so dia akan keluar paparan
Sebeginilah. So, kita boleh download for Windows. Kalau tuan-puan adalah pengguna Windows, dia akan keluar Windows. Ataupun kalau tuan-puan adalah pengguna Mac, dia akan download now for Mac lah. Kat atas ni ditukar. Ni sebab saya guna Windows, so Windows ada kat sini, Mac ada kat bawah ni. Kalau tuan-puan adalah pengguna Mac, dia akan Mac dekat atas ni, Windows kat bawah ni. Okay, so klik sahaja. Klik sahaja, dia akan terus download lah. Okay, dia hanya simple installation saja. Dia kecil je. Kecil je size dia. Okay. Once dia dah complete, so kita boleh buka lah. So dia dah complete so kita boleh buka. Okay, so yang ni just biarkan dia punya anyone who use this computer, ataupun kalau nak setkan only for me pun boleh. So kita tekanlah install, dia akan install. Okay, sebab saya dah ada di PC saya, so saya tak teruskan instalasi lah. Tapi stepnya simple saja. Okay, download for Windows, kemudian dia akan install lah. Klik sini, nak only for me boleh, nak anyone boleh, dan kita klik install. Kemudian dia akan install lah. Bila dah sudah install, kita boleh cari. Dia akan ada di Mendeley Desktop, akan ada di desktop, ataupun kita buat carian di bawah ni. Okay, tuan-puan boleh search kat sini, Mendeley Reference Manager. Okay, so dia akan buka. Okay, dia akan buka. Dan kita kena sign in lah. Biasa kita kena sign in dan dia akan dipaparkan. Okey, so kat sini sebab tadi saya dah sign in kan, so dia dah dapat detect lah. Ini adalah Mendeley versi desktop. Okey, kalau tengok kat desktop pun, sekejap ada kat sini Mendeley Reference Manager for Desktop, dia ada di desktop. Okey, kalau Mendeley versi web pula, dia ada di library ni. So, paparan dia ini adalah web, ini adalah desktop. Sama sahaja apa yang ada dalam ini. Cuma bezanya, kalau tuan-puan dapat lihat, dekat atas ni, menu atas ni, dia akan ada Mendeley Reference Manager, File, Edit, ada Tools, ada Help. Ini untuk yang versi desktop. Dia ada Tools, ada Help ni. Tapi kalau kita lihat versi web, dia tak ada kat atas ni lah. Dia tak ada menu untuk Tools, Help, semua tu tak ada. Okey. So, bolehlah ikut kesesuaian masing-masing. Kalau yang mana prefer nak guna desktop, boleh guna desktop. Kalau nak guna web, boleh guna web. Okey, saya kembali kepada nota. Okey, di sini nak tunjuk ada sedikit perbezaan. Kalau versi sebelum ini, Mendeley adalah kita menggunakan Mendeley Desktop. Sekarang ni Mendeley Desktop ni dah di hidden kan ataupun ditiadakan oleh pihak Mendeley. Mereka hanya tonjolkan Mendeley Reference Manager for Desktop. Dua-duanya adalah versi desktop, tetapi dari segi paparan dan juga fungsi ada sedikit berbeza. Cuma kalau pengguna Mendeley Desktop, kita nasihatkan untuk bertukar ke Mendeley Reference Manager lah. Sebabnya Mendeley Desktop tu kita tak pasti jangka hayat dia berapa lama. Sebab Mendeley dah tak update feature-feature baru dalam Mendeley Desktop, semuanya diupdate dalam Reference Manager. Okey, seterusnya saya berpindah kepada ciri-ciri Mendeley. So kita nak tahu fungsi-fungsi dan juga ciri-ciri pada button yang ada pada Mendeley. Okey. So di sini kita ada lihat button Add New. Add New ni untuk muat naik dokumen baharu, or references untuk melihat keseluruhan dokumen dalam Mendeley. Kita akan nampak ada menu collection untuk kita menghasilkan label dan juga sub-label untuk memudahkan susunan dokumen. Yang keempat, kita akan nampak groups. Groups pun label project. Label dan sub-label juga, tetapi dia untuk project base lah yang boleh dikongsikan dengan maksimum 25 ahli. Okey, untuk simpanan dalam all references ni, kita ada 2 GB 2 GB. Dan untuk groups ataupun share space ni, groups ni dia panggil share space. Yang ni ada 100 MB sahaja.
Okey, yang kelima, library panel. Library panel ni dia memaparkan maklumat berkenaan dengan dokumen yang kita ada lah. Dan last sekali adalah info panel. Info panel ni maklumat berkaitan artikel dan ianya boleh diedit. Okey, saya tunjuk secara live. All references. Maaf, yang pertama kita ada menu add new. Okey, add new button kat sini. Klik sahaja. Kita boleh ambil file daripada komputer secara manual dan juga boleh import library. Yang kedua, kita ada all references. Bila kita klik je, kita akan nampak semua dokumen yang ada dalam Mendeley kita. Yang ketiga, kita ada collection. Kita boleh buat label, label thesis dan juga sub-label, pengenalan, kajian, literatur. Dan di sini kita boleh masukkan dokumen lah. Okay, so ini adalah collection. Yang keempat, kita ada groups. Okay, groups ni sama juga kita buat label ataupun sub-label. Tapi kelebihannya kita boleh kongsi dengan ahli projek yang lain lah. Okay, seterusnya adalah library. Ini keseluruhan paparan authors, year, title, source, edit dan file adalah Mendeley Library. Ini kita akan bagi Mendeley Library. Okay, so di sini kita boleh susun ikut keutamaan ataupun kesesuaian lah. Kalau tuan-puan prefer nak susun ikut tahun, boleh sahaja klik year, dia akan susun ikut tahun lah. Okay, ataupun nak susun ikut title pun boleh juga, ataupun nak susun ikut newly added. Kalau saya lebih gemar untuk susun ikut newly added. So kita klik saja, dia akan berubah lah. Okay, so ini adalah library, Mendeley Library. Dan kalau kita klik setiap salah satu ni, judul ni, kita akan nampak info panel. Okey, info panel ni dia memaparkan maklumat lengkap berkenaan dengan satu-satu dokumen ataupun artikel tu lah. So ada info panel. Ini semua editable. Boleh diedit, tuan-puan boleh edit sebab kadang-kadang bila kita ambil data daripada database ataupun mana-mana laman carian, kadang maklumat yang dimasukkan tu dia agak kurang tepat. Jadi di sini kita boleh edit. Kita kena pastikan maklumatnya lengkap lah. Sebagai contoh, artikel ini bukan daripada jurnal artikel. Contoh, so kita boleh tukarlah dia daripada apa? Daripada newspaper ke, magazine ke, television broadcast ke, thesis ke, kita boleh tukar. Okey, judulnya kita boleh lengkapkan. Kadang-kadang dia akan naik semua capital letter. So kita boleh edit. Maklumat author juga boleh edit ikut kesesuaian kita nak cite nanti macam mana. Maklumat jurnal, kalau tak lengkap boleh lengkapkan. Sebagai contoh, jurnal, tahun tapi tak ada pages. Volume, issue. Kalau tak lengkap macam ni, tapi bila kita buka artikel, kita ada jumpa pages dia, tuan-puan boleh saja lengkapkan. Katakanlah artikel saya ini dari muka surat 24 sehingga muka surat 36. Contoh. So kita masukkan dan kita tutup, dia akan automatic save lah 24 hingga 36. Okey, so boleh edit ikut kesesuaian. Okey, seterusnya Smart Collection. Okey, so kita ada di menu sebelah kiri tu, kita ada menu Smart Collection. Kalau kat sini kan boleh lihat ada all references. Ini untuk melihat dokumen yang baru. Maaf, kat bawah dia ada recently added. All references tadi saya dah tunjuk. Yang kedua, bawah dia tu ada recently added. Yang ni melihat dokumen yang baru kita muat naik dalam tempoh 30 hari. So bila kita klik, dia akan paparkan. Recently read, kalau kita buka dalam tempoh 30 hari, kita akan nampak. So favorite, mana-mana dokumen yang kita tandakan star, kita like lah. Okay, my publication, kalau kita ada buat penerbitan di Scopus, so kita boleh linkkan dengan Mendeley. Duplicates, ini adalah fungsi terkini yang baru diperkenalkan. Kita boleh mengenal pasti dokumen duplikasi dan boleh dibuang dari Mendeley Library. Yang last sekali adalah trash. Trash ni dia memaparkan dokumen yang telah kita buang dan ianya akan kekal dalam tu. Kita nak ianya boleh dibuang secara kekal, akan ada dalam tu, tapi kita boleh buang secara kekal, ataupun kalau kita nak masukkan dia semula ke dalam all references pun boleh. Okey, kita ada recently added. Klik recently added. Kemudian kita ada recently read. Okey. Favorite, mana kita star ni, dia akan nampak lah.
By publication, kalau nak claim Scopus profile, duplicates, kalau nak check duplicates, so kat sini kita boleh lihat lah. Ada banyak duplicates kita. Jadi kat sini, tuan boleh buang. Boleh buang yang mana duplicates tu. Boleh kenal pasti artikelnya betul-betul duplicates dan kita buang. Last sekali trash. Ada dalam trash ni. So kita nak tick, nak permanently delete pun boleh ataupun nak restore pun boleh. Okay, so itu adalah Smart Collection. Okay, so itu sahaja untuk topik 1. Okay, terima kasih.